Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Dipertua, saya mewakili Yang Berhormat Menteri Kewangan dan tim MOF mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat Senator yang telah mengambil bahagian. Saya kira 15 senator telah membawa 24 perkara dalam membahaskan rang Undang-Undang Pembekalan 2021 yang begitu signifikan yang dilaksanakan dalam era kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Tuan Yang Bertua, izinkan saya untuk membahagi-bahagikan 24 perkara itu kepada 6 seksyen yang penting. Seksyen yang pertama adalah berkaitan ekonomi. Seksyen yang kedua dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat Senator berkaitan KWSP. Seksyen yang ketiga iaitu cukai seperti mana yang saya jawab pagi tadi di Dewan Yang Mulia ini. Seksyen yang keempat melibatkan belanjawan 201, manakala seksyen kelima dan keenam melibatkan peruntukan dan lain-lain. Tuan Yang Bertua, izinkan saya memberi penjelasan sejelas-jelasnya di Dewan Yang Mulia ini berkaitan prestasi ekonomi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Wira Osman bin Aziz yang begitu terkehadapan membicarakan tentang adakah kerajaan hari ini mempunyai kemampanan dari segi ekonomi untuk memastikan belanjawan yang telah dibahaskan begitu panjang dan telah digulungkan oleh wakil-wakil kementerian tadi mempunyai keupayaan untuk dilaksanakan tahun 2021. Seperti mana ahli-ahli Berhormat Senator sedia maklum, kita telah melancarkan 4 pakej stimulus yang membawa satu jumlah iaitu 305 bilion bagi memastikan terdapat suntikan fiskal secara langsung iaitu 55 bilion, memberi kesan kepada kedudukan keuangan kerajaan. Saya yakin pasti walaupun kita telah unjurkan Yang Berhormat Senator, defisit fiskal kita pada tahun 2020 semasa kita membentangkan belanjawan 2020 pada tahun 2019 iaitu pada 3.2%. Tetapi Yang Berhormat Senator, kita telah membuat sedikit semakan disebabkan faktor keadaan persekitaran yang sedia ada. Seperti mana Yang Berhormat Senator sedia maklum, kita telah membuat sedikit semakan dan peningkatan lebih kurang 2.8% menjadikan defisit fiskal yang telah kita unjurkan bagi tahun 2020 kepada KDNK iaitu 6%. Walaupun seperti mana yang telah saya sebutkan awal tadi, pakej-pakej yang kita sebutkan tadi, pakej-pakej yang telah kita lancarkan mempunyai 4 pakej itu merupakan adalah langkah jangka masa pendek Yang Berhormat Senator. Kenapa? Kita mesti memastikan bahawasanya walaupun kita ingin melakukan pemulihan ekonomi, dalam memastikan pakej-pakej rancangan sebanyak 305 bilion ini dilaksanakan sebaik mungkin, kita mesti juga memastikan tidak melakukan bebanan kepada kewangan kerajaan persekutuan dalam masa jangka sederhana dan jangka masa panjang. Saya yakin dan percaya Yang Berhormat semua sedia maklum, seperti mana sidang yang lepas telah saya nyatakan bahawasanya Kementerian Kewangan melalui satu fasa yang agak sukar untuk melaksanakan satu jajaran fasa-fasa pemulihan ekonomi seperti mana yang telah saya nyatakan tempoh hari iaitu strategi 6R. Untuk makluman Yang Berhormat, belanjawan 2021 ini merupakan fasa yang kelima iaitu di tahap revitalize untuk kita memperkasakan balik ekonomi setelah kita melalui keempat-empat fasa. Itu sebabnya dalam belanjawan 2021 ini merupakan strategi yang kelima yang kita mengatakan bahawasanya belanjawan 2021 ini merupakan satu fasa pemulihan yang kita yakin bahawasanya defisit yang kita akan unjurkan untuk 2021 lebih rendah 0.6% menjadikan 5.4% kepada KDNK bagi tahun 2021. Saya yakin dan percaya Tan Sri Dipertua, ahli-ahli Yang Berhormat, sekiranya suasana ekonomi pada tahun 2021 masih berada dalam keadaan seperti mana yang kita hadapi pada hari ini, kita akan melakukan suatu tindakan balas yang cukup penting bagi memastikan pemulihan ekonomi ini mesti kita laksanakan kerana kita telah menjangkakan pertumbuhan ekonomi kita begitu positif walaupun agak optimis dan maju ke moving forward, tetapi kita mesti yakin bahawasanya langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan adalah berasaskan kepada perkara-perkara yang telah diambil kira semasa pengalaman kita dalam krisis-krisis ekonomi sebelum ini. Dan saya yakin dan percaya Yang Berhormat Senator semua, kalau kita melakukan suatu perkara, kita mesti berasaskan kepada fakta-fakta yang kukuh. Seperti mana yang telah Yang Berhormat Senator sedia maklum, Bank Negara telah mengunjurkan
dan melaporkan bahawasanya suku tahun kedua 2020 kita mengalami penurunan KDNK sebanyak 17.1%. Tetapi pada suku tahun ketiga selepas kita melaksanakan pakej-pakej rancangan, ia meningkat walaupun agak perlahan kepada menyusut 2.7%. Bermakna pakej rancangan yang kita sedang laksanakan melalui 4 fasa tempoh hari, melalui 4 pakej dan kemudiannya kita masuk ke pakej kelima, kita yakin dan percaya kerajaan akan melaksanakan sesuatu tindakan bagi memastikan pulihan ekonomi ini akan berada dalam keadaan yang lebih baik. Kita mempunyai beberapa faktor semasa kita mengunjurkan hasil 2021, tetapi kita mesti melihat bagaimana indikator-indikator yang memberi keyakinan sebenarnya kepada Kementerian Kewangan. Yang sudah pasti, yang berasaskan pada belanjawan pada hari ini, ia akan berasaskan kepada keupayaan kita untuk mengutip hasil. Kalau tidak ada hasil, bagaimana kita nak buat spending sebanyak RM322.5 bilion ringgit. Faktor yang pertama ialah jangkaan pertumbuhan KDNK yang lebih baik pada 6.5% kepada 7.5%. Ini perkara biasa. Dalam keadaan kita mencapai ekonomi V-curve, apabila dominator itu adalah berada negatif, sudah pasti tahun berikutnya ia akan lebih positif kepada 6.5 hingga ke 7.5%. Faktor yang kedua adalah pertumbuhan penggunaan domestik kembali pulih pada kadar 7.1% berbanding 2019 negatif 0.7%, di mana pertumbuhan tersebut akhirnya akan meningkat pendapatan syarikat bagi membolehkan mereka kembali membayar cukai pendapatan syarikat. Yang ketiga, Tan Sri Pertua, yang agak penting, iaitu indeks kedudukan perniagaan dengan izin Business Confidence Index. Indeks ini kembali pulih kepada 86.3 pada suku tahun ketiga berbanding separuh suku tahun kedua 2020 iaitu 61%. Peningkatan daripada 61% kepada 86.3% menunjukkan bahawasanya kita mempunyai Business Confidence Index yang lebih baik berbanding suku tahun kedua. Yang keempat iaitu indeks keyakinan pengguna, Consumer Sentiment Index. Ini juga memberikan satu kayu ukur bagi memastikan faktor-faktor yang mengunjurkan hasil kita pada tahun 2021 yang lebih tinggi sebanyak 12%. Tan Sri Pertua, indeks kembali pulih kepada 91.5% kepada suku tahun ketiga berbanding suku tahun pertama 2020 hanya 51.1%. Dan yang kelima, Tan Sri Pertua, kita mengandaikan harga komoditi yang lebih tinggi iaitu minyak USD 42 per barrel dan minyak sawit RM2,550 Malaysia per tan. Yang keenam, kita juga akan memastikan agensi di bawah Kementerian Kewangan iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri akan berterusan memastikan meningkatkan audit dan pemantauan cukai. Dan yang terakhir, Tan Sri Pertua, pengenalan banjaran cukai pada kadar 30 juga mulai tahun taksiran 2020 bagi pendapatan cukai yang melebihi RM2 juta Malaysia. Tan Sri Pertua, inilah perkara-perkara yang menjadi asas kepada Kementerian Kewangan supaya kita mempunyai keyakinan bahawasanya faktor ekonomi kita betul, kita sedang menghadapi satu keadaan yang tidak dijangka, tetapi melalui pakej-pakej rancangan, strategi-strategi fasa-fasa yang telah dilalui oleh pihak Kementerian Kewangan dan Kerajaan Malaysia, kita berada dalam track yang tepat untuk memastikan pertumbuhan KDNK kita pada tahun 2021 dapat diunjurkan kepada 6.5% kepada 7 hingga ke 7.5%. Tetapi ada juga yang memberitahu kepada Kementerian Kewangan dalam sesi-sesi perbahasan yang kita teliti. Ada juga mempunyai rasa ingin memahu penjelasan yang lebih bagaimana dalam keadaan kemensiasatan ekonomi, dan seperti mana yang kita sedia maklum, Kementerian Kewangan telah beritahu kita ada pengurangan hasil pendapatan walaupun dalam keadaan kita mempunyai keyakinan hasil kita akan diunjurkan lebih baik. Kita melakukan beberapa strategi, Tan Sri Pertua, sebab kita harus memperluaskan usaha hasil kita melalui memanfaatkan potensi sektor tidak formal. Yang keduanya, mengurangkan amalan terkurang lapor dan istihar. Yang ketiganya, mengurangkan keterisan cukai. Yang keempatnya, menambah baik pentadbiran cukai melalui pengurusan data dan yang berkesan dan mengintegrasi data dengan agensi yang berkaitan. Tan Sri Pertua, ahli-ahli berhormat seneta,
dalam jangka masa sederhana dan sekiranya ekonomi kembali pulih, kita berusaha untuk memperluaskan asas hasil ini. Dan dengan kita, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita akan mengurangkan jurang cukai dan kita akan meningkatkan kecekapan cukai. Ini semua seperti mana yang saya telah nyatakan di awal pagi tadi, dalam soalan yang ketiga pagi tadi, kita akan memastikan sedaya upaya pelaksanaan multi-agensi task force ini dapat mengurangkan ketirisan hasil negara melalui penguatkuasaan dan pematuhan apa yang kita sebutkan pematuhan cukai, dan cukai ini mesti dibayar kepada kerajaan melalui agensi-agensi pemungut cukai. Tan Sri Pertua, apabila kita mempunyai belanjawan yang mengembang, apabila hasil kita tidak seperti mana tahun-tahun yang sebelum ini, tetapi ada juga ahli-ahli yang berhormat, Yang Berhormat Senator Tuan Robert Lau dan Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Yusmadi membangkitkan isu-isu yang bagi saya ada signifikannya berkaitan bagaimana jumlah hutang negara dan bagaimana defisit hutang negara ini dapat dikawal supaya kita tidak membebankan negara dalam usaha kita memulihkan ekonomi negara kita. Ya betul, kita mahu memulihkan ekonomi kita, tetapi dalam jangka masa yang panjang bagaimana kita mengawal dasar fiskal kita, ini juga yang menjadi perkara-perkara penting. Untuk makluman Tuan Yang Bertua, Tan Sri Yang Bertua dan ahli-ahli yang berhormat, untuk tahun 2021, kerajaan akan menumpukan kepada sumber pembiayaan melalui pasaran domestik dengan memanfaatkan kecairan pasaran modal Malaysia yang mencukupi. Kenapa? Yang paling penting bagi kita adalah kita mesti memastikan keupayaan kita untuk mengupaya dan mengukuhkan dan memanfaatkan pasaran bond domestik dengan nisbah bidaan kepada terbitan kekal sekitar 2.3 kali. Ini penting sekali. Bid to cover dalam kita membuat pasaran atau memastikan pinjaman-pinjaman kita berasaskan kepada pasaran domestik, perkali ini amat penting sekali. Kerana apa? Perkali 2.3 ini memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur terhadap MGS dan MGII. Kenapa? Kita masih mempunyai keupayaan dan pengukuhan dari segi pasaran domestik. Kenapa? Kalaulah kita mempunyai keupayaan domestik tetapi kita mempunyai strategi untuk meminjam di luar negara, banyak implikasi-implikasi seperti kita akan terdedah kepada pertukaran wang asing dan juga kita terdedah kepada perkara-perkara yang lebih volatile, yang bersifat tidak mempunyai kuasa untuk kita mengawal segala prestasi dalam pasaran market yang paling penting. Dan saya juga Tan Sri Pertua ingin memaklumkan seperti mana yang telah diumumkan Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam Belanjawan 2021, kerajaan akan menerbitkan satu instrumen yang dinamakan Environment Social Governance yang pertama dalam usaha kita memastikan kita mempelbagaikan asas pelabur berikutan permintaan tinggi pelabur asing sejajar dengan amalan terbaik di peringkat global. Apa yang pentingnya adalah apabila kita meminjam melalui pasaran domestik atau pasaran antarabangsa, yang paling pentingnya adalah dahulu kita punya shilling statutory adalah 55%. Tetapi Dewan Mulia ini juga telah meluluskan supaya kita meningkatkan kepada 60%. Untuk makluman yang berhormat, keseluruhan hutang kerajaan persekutuan dianggarkan pada akhir 2021 58% kepada KDNK. Bermakna sekiranya pelaksanaan bajet 2021 ini berakhir pada Disember 2021, ia tidak akan memberi kesan kepada ruang atau limit statutory yang telah ditetapkan sebanyak 60%. Dan seperti mana yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, kita juga telah nyatakan dalam fiscal outlook yang telah kita bagi kepada yang berhormat senator semua, bayaran khidmat hutang iaitu debt service charges dianggarkan sebanyak 39 bilion atau 16.5% kepada hasil. Bermakna RM1 kita hasil, makna 16.5% atau 16.5 sen adalah bayaran kepada hutang. Walau bagaimanapun, untuk jangka masa sederhana, kerajaan menyasarkan paras hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK akan terus kekal terurus di bawah had statutory seperti mana telah saya nyatakan tadi. Ini bagi memastikan kerajaan mampu membayari bayaran khidmat hutang serta memastikan baki akaun semasa sentiasa mencatat lebihan. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat dan Tan Sri Yang Bertua, setakat hari ini kerajaan Malaysia
tidak pernah gagal membuat bayaran hutang melalui jadual-jadual yang telah ditentukan. Ini bermakna kita tidak ada masalah untuk membuat bayaran khidmat hutang. Kenapa? Kita mempunyai keupayaan dalam memastikan segala perancangan yang dibuat oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan diatur sebaik mungkin bagi memastikan kita dapat melaksanakan impak kepada belanjawan tahunan, khususnya tahun 2021. Tan Sri Ketua, saya nak beralih kepada isu yang kedua, iaitu KWSP. Dan saya kira Tan Sri Ketua izinkan saya mempunyai sedikit masa kerana yang patut saya benarkanlah. Yang patut. Yang patut. Terima kasih Tan Sri Ketua. Itu sebab kalau baca boleh ikut masa. Okey. Tan Sri Ketua, isu KWSP yang dibangkitkan oleh Tuan Zaidi Suhaili berkaitan air saraan, dan saya nak beritahu kepada Tuan Zaidi, Yang Berhormat Tuan Zaidi, bahawasanya ini merupakan satu insentif persaraan, dan sejak diperkenalkan tahun 2010 hingga 15 Disember 2010, sebanyak 327,354 ahli mendaftar, dan jumlah simpanan setakat 15 Disember 2020 sebanyak 13.91 bilion ringgit Malaysia. Yang Berhormat Puan Asma Hussein membangkitkan isu yang sangat signifikan Tan Sri Di-Pertua, kerana ia menyatakan tentang bagaimana kaedah untuk wanita-wanita mencarum kepada program air suri. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat Senator, bayaran tunai juga boleh dilakukan di premis-premis ejen bank BSN yang dipanggil EB-BSN. Sebanyak 4,600 cawangan berada di seluruh negara, dan KWSP juga sedang membuat kerjasama dengan pihak-pihak bank untuk membuat promosi untuk mereka turun ke peringkat di tempat-tempat awam. Yang Berhormat Senator juga, untuk maklumat Yang Berhormat, bayaran tunai di kaunter Maybank, Public Bank, RHB dan Bank Semen Nasional juga boleh dilaksanakan mulai 1 Januari 2021. Walaupun kaedah menggunakan money order atau postal order juga diterima sekiranya KWSP membuat promosi di tempat-tempat awam bagi memastikan keselamatan dari segi akaun duit. Tuan Yang Bertua, berkaitan belanjawan 2021, saya ingin menyentuh perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Adnan Tok berkaitan kenapa bajet DE tidak disamakan dengan bajet OE. Saya harap Yang Berhormat Senator kena memahami bahawasanya bajet di bawah kepala DE merupakan satu bajet development expenditure, dan OE merupakan operating expenditure yang dilakukan untuk membayar gaji dan utility. Tetapi OE tidak boleh dibayari melalui akaun pinjaman. Hanya DE sahaja boleh dilakukan melalui akaun pinjaman. Jadi sekiranya kita ingin meletakkan terlampau tinggi, walaupun ada peningkatan lebih kurang 19 bilion dalam bajet 2021, menjadikan daripada 50 bilion tahun-tahun sebelumnya kepada 69 bilion di bawah bajet DE, tetapi kita tidak akan melaksanakan kerana kalau kita letak DE terlampau tinggi, sudah pastinya kita harus membuat pinjaman yang lebih besar, menanggung hutang yang lebih tinggi, dan sudah pasti sasaran fiskal yang saya sebutkan tadi, statutory limit disiplin fiskal itu juga akan kita mencecah, dan sudah pastinya kita akan menjejaskan keuntungan menjejaskan kedudukan kewangan negara. Tuan Yang Bertua, izinkan saya juga membuat penjelasan sedikit berkaitan jaminan kerajaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Yang Berhormat Senator Yang Berhormat Senator Dr. Ahmad Azam Hamzah berkaitan bantuan bersasar kepada M40, kenapa tidak ada. Untuk maklumat Yang Berhormat, sudah pasti keempat-empat pakej yang telah saya nyatakan tadi juga memberi kesan kepada golongan bukan sahaja B40 tetapi M40. Dalam pakej rangsangan ekonomi, kita telah bantu mereka yang terkesan, termasuklah M40 juga menikmati moratorium bayaran balik pinjaman, bantuan prihatin elektrik, program My 30, grant khas prihatin, subsidi upah, bantuan pembayaran balik bank bersasar yang diumumkan pada hujung Julai 2020, dana pinjaman mudah untuk PKS, dan
bayaran BPN, Bantuan Prihatin Nasional 1.0 dan 2.0 yang telah melibatkan 3.1 juta penerima yang terdiri daripada golongan M40 dengan peruntukan sebanyak 3.6 bilion ringgit Malaysia. Namun demikian, M40 juga dibantu di bawah belanjawan 2021 melalui pengeluaran KWSP akaun pertama dan akaun kedua, pengurangan kadar caruman KWSP daripada 11% kepada 9%, pelepasan cukai caruman skim persaraan swasta, bantuan bayaran bersasar, kadar cukai pendapatan diturunkan 1% daripada banjaran pendapatan RM50,000 ke RM70,000, pelepasan cukai gaya hidup dinaikkan daripada RM2,500 kepada RM3,000, pelepasan cukai kepada pendeposit skim simpanan pendidikan nasional sebanyak RM8,000 dan sudah pasti Yang Berhormat Senator, kerajaan kekal komited bagi memastikan semua bantuan kerajaan adalah berkesan dan menempati kumpulan sasar yang ditetapkan, terutamanya golongan-golongan terjejas bukan sahaja B40 malah M40. Ramai juga Yang Berhormat membangkitkan adakah kerajaan ingin melaksanakan kembali GST dan berapa peratus akan dilaksanakan. Untuk makluman Tan Sri Di-Pertua dan ahli Yang Berhormat, setakat hari ini kerajaan masih mengkaji bagaimana kaedah-kaedah untuk kita memperkenalkan cukai-cukai baru dan langkah-langkah cukai bagi memastikan kita mempunyai keuntungan dan keupayaan dalam mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Tan Sri Di-Pertua, izinkan saya untuk membuat penjelasan terakhir berkaitan satu isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Puan Lim Hui Ying yang bertanya mengapa kerajaan menarik balik jaminan pinjaman sebanyak 32.0 bilion ringgit Malaysia daripada ASEAN Development Bank untuk membiayai pembangunan LRT di negeri Pulau Pinang. Mengapa pula pinjaman sebanyak sekadar 2 bilion untuk projek pengangkutan di Pulau Pinang dibatalkan? Tan Sri Di-Pertua dan ahli-ahli Yang Berhormat, untuk makluman semua, MOF, Kementerian Kewangan telah menerima surat daripada Bank Pembangunan Asia, ASEAN Development Bank ADB, bertarikh 25 Januari 2019 mengenai permohonan kerajaan negeri Pulau Pinang yang berhasrat untuk mendapatkan pinjaman ADB bagi membiayai projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang yang berjumlah 2 bilion ringgit Malaysia. Dalam hubungan ini, pihak ADB telah mencadangkan 3 option pembiayaan seperti berikut. Dengan izin Tan Sri Di-Pertua, direct loan to the state government with sovereign guarantee from the government of Malaysia, atau yang kedua, direct loan to the government of Malaysia with relending to the state government, atau yang ketiga, direct loan to special purpose vehicle project proponent with sovereign guarantee from the government Malaysia. Tan Sri Di-Pertua, perbincangan lanjut antara pihak MOF dengan pihak ADB bersama-sama dengan Kerajaan Pulau Pinang telah diadakan pada 17 Julai tahun 2019 dan memutuskan supaya ADB melaksanakan proses due diligence bagi menyediakan kertas cadangan pinjaman projek yang terperinci. Pada 18 Julai 2019, mantan Menteri Kewangan telah mengeluarkan surat tiada halangan kepada ADB untuk melaksanakan due diligence. Walaupun kebenaran tersebut, Tan Sri Di-Pertua... Apa perkataan tadi yang mantan? Mantan. Oh, mantan tu erti dia manusia tanpa kerja. Tan Sri Di-Pertua, pada 18 Julai tahun 2019, bekas Menteri Kewangan telah mengeluarkan surat tiada halangan kepada ADB untuk melaksanakan due diligence. Walaupun kebenaran tersebut, Tan Sri Di-Pertua tidak memberi apa-apa obligasi di bawah Undang-Undang Domestik dan Antarabangsa yang boleh dikuatkuasakan di pihak kerajaan atau tidak boleh ditafsirkan sebagai perjanjian yang mengikat pihak kerajaan. Selain itu, Tan Sri Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Julai 2019 telah bersetuju bahawa kerajaan negeri tidak boleh membuat pinjaman yang melibatkan jaminan kerajaan tanpa mendapat kelulusan kerajaan persekutuan terlebih dahulu. Bagi mengelakkan beban hutang ke atas kedudukan kewangan kerajaan, sebarang kelulusan terhadap pinjaman baharu yang melibatkan jaminan kerajaan hendaklah dipastikan tidak menjadikan hutang kerajaan melebihi shilling statutory yang telah ditetapkan. Tan Sri Di-Pertua, justru itu, isu jaminan pinjaman daripada ADB tidak berbangkit kerana perkara ini belum dibentangkan untuk kelulusan Jemaah Menteri, memandangkan sehingga kini pihak MOF tidak menerima laporan due diligence tersebut daripada ADB.
Sebagai makluman Tan Sri Pertua, semua pinjaman multilateral perlu dipohon peruntukan di bawah Perbelanjaan Pembangunan DE. Sekiranya kerajaan bersetuju dengan sumber pinjaman ADB, peruntukan perlu disediakan di bawah rancangan belanjawan tahunan atau rolling plan rancangan Malaysia. Projek pembangunan perlu dikemukakan untuk penelitian lanjut unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Tan Sri Pertua, keputusan MOF untuk tidak meneruskan pinjaman daripada ADB adalah selaras dengan pandangan yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia kerana pasaran kewangan Malaysia mempunyai kecairan yang tinggi dan kerajaan boleh memperoleh dana daripada pasaran tempatan. Selain itu, kadar pinjaman keseluruhan all-in rate dengan izin yang ditawarkan oleh ADB adalah 40%, jauh lebih tinggi daripada kadar security Malaysia, Malaysian Government Security. Tan Sri Pertua, berdasarkan kertas ADB mengenai diversification of ADB financing term from 4 regular ordinary capital resources OCR sovereign lending operation under strategy 2030 dengan izin, pinjaman kerajaan dengan ADB akan dikenakan dengan kadar dan kos pembiayaan yang lebih tinggi. Ini adalah kerana ADB meletakkan Malaysia di bawah kategori C3 upper middle income yang mempunyai maturity premium yang lebih tinggi dengan spread di antara 0 hingga 50 basis point berbanding dengan 0 ke 20 BPS sebelum ini. Tambahan lagi, ini juga mengelakkan Tan Sri Pertua risiko kerugian pertukaran mata wang asing yang perlu ditanggung oleh kerajaan sekiranya pinjaman dibuat dalam mata wang selain ringgit Malaysia. Strategi pengurusan negara adalah untuk membangunkan pasaran modal domestik dan mengurangkan risiko volatility dalam forex agar kedudukan negara tidak terkesan apabila berlaku ketidaktentuan luaran. Tan Sri Pertua dan ahli berhormat yang membangkitkan, perlu difahami bahawa keputusan dibuat oleh MOF tidak meneruskan pinjaman ADB adalah berkaitan sumber pembiayaan bagi pelaksanaan projek pembangunan, bukannya melibatkan cadangan pembatalan projek. Seperti mana yang telah dimaklumkan, semua projek pembangunan mesti perlu dikemukakan kepada EPU Jabatan Perdana Menteri. Tan Sri Pertua, ada perkara-perkara yang bersifat teknikal yang saya mohon kepada Tan Sri Pertua untuk memberi jawapan secara bertulis. Saya yakin dan percaya saya mewakili pihak yang berhormat Menteri Kewangan dan tim MOF sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli-ahli Dewan Negara yang telah mengambil perbahasan dalam rang undang-undang dan seterusnya insya-Allah akan menyokong supaya rang undang pembekalan 2021 ini diluluskan. Kementerian Kewangan di bawah pimpinan Yang Amat Menteri akan terus komited memantau pelaksanaan segala perancangan di bawah Belanjawan 2021 yang berjumlah 372.5 bilion ringgit Malaysia supaya benar-benar memberi impak kepada rakyat Malaysia. Ahli berhormat, dalam persekitaran yang sangat menguji ketahanan kita, kita menghadapi asakan ekonomi dan kesihatan luar biasa dalam sejarah. Adapun pembentangan bajet kali ini lebih bererti kepada rakyat berbanding tahun-tahun sebelum ini. Marilah semua sama-sama kita mengharungi satu semangat kebersamaan, kerana apa, dengan kebersamaan inilah kita akan sama-sama mencapai satu matlamat yang murni bagi negara kita yang kita cintai. Teguh kita menang bersama. Tan Sri Pertua, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.